Subjek GMGM 3013 Hubungan Manusia dalam Pentadbiran. Tajuk: Perbincangan berkaitan hubungan manusia dalam pentadbiran semasa pandemik COVID-19, organisasi awam atau swasta NGO iaitu UITM. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu yang pertama Muhammad Faiz Akmal bin Yasir, nombor metrik 268438. Ahli yang kedua iaitu Omar bin Abdullah, nombor metrik 268835. Dan ahli yang ketiga iaitu Encik Muhammad Rakimi bin Rahim, nombor metrik 268472. Latar belakang organisasi: sebuah institusi awam yang berpusat di Shah Alam yang hanya menerima pelajar tempatan sahaja. Ia dibangunkan untuk berkhidmat kepada orang Melayu Luar Bandar pada tahun 1956 sebagai pusat latihan rida dalam kurungan pihak berkuasa kemajuan Luar Bandar dan Peninsula, dan didorong oleh On Jaafar, pengasas dan bekas Presiden Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu dalam kurungan UMNO. Ia berkembang menjadi institusi pengajian tinggi terbesar di Malaysia yang dinilai oleh kemudahan fizikal, profesor dan kegitangan dan enrolment pelajar. Institusi ini terdiri daripada satu kampus utama dan 34 kampus cawangan. Ia menyediakan lebih daripada 500 program yang diajar dalam bahasa Inggeris, daripada peringkat sejarah muda hingga ke peringkat kedoktoran. Institusi ini menempatkan pelajar sebelum masa dan sambilan dan bumi putera asing. Pada tahun 1907, kolej ini dinaikkan pangkat ke Institut Teknologi Mara dalam kurungan ITM. Isu hubungan manusia dengan COVID-19. Kepuasan kerja merupakan salah satu pembeli upah utama yang mendapat perhatian pengurus di firma dan juga ahli akademik. Perkataan kepuasan bekerja biasanya digunakan menggambarkan sikap seseorang individu terhadap bahagian yang berlainan dalam keseluruhan dalam kerja. Kebahagiaan pekerjaan adalah sangat penting kerana kebanyakan individu menghabiskan sebagian besar hidup mereka dari pekerjaan mereka. Selain itu, kepuasan kerja mempengaruhi kehidupan pekerja juga, kerana pekerja yang berpuas hati adalah manusia yang berpuas hati dan gembira. Pada 16 hingga 31 Mac 2020, Kerajaan Malaysia mengeluarkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Klinik PKP selepas peningkatan kes penyakit coronavirus COVID-19 2019. Rakyat Malaysia dikenaki berada di rumah mereka sekurang-kurangnya untuk 3 fasa. Pertama, fasa awal Perintah Kawalan Pergerakan. Semua pekerja di UiTM terpaksa bekerja dari jauh memandangkan ada yang berada di rumah dan sebahagian lagi telah pulang ke kampung halaman akibat Perintah Kawalan ini. Semasa PKP terdapat banyak penggunaan teknologi. Terdapat ramai orang di UiTM menggunakan internet, komputer dan telefon pintar untuk menjalankan kewajipan atau aktiviti mereka, termasuk fakulti dan pentadbiran. Dalam syarikat ini, kebahagiaan bekerja adalah amat penting kepada majoriti pekerja. Individu yang bekerja diberi keutamaan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif mereka, di samping tahap kepuasan kerja mereka. Rugaya Data Ahli 2020 mendapati bahawa 87.1% pekerja UiTM dan pengusaha pentadbiran berpuas hati dengan kebiasaan mereka untuk bekerja dari rumah, manakala hanya 12.9% tidak berpuas hati.
dalam penyelidikan mereka tentang kepuasan di tempat kerja. Sejarah kerja yang lebih positif dan mengurangkan tekanan adalah hasilnya. Ini juga menjimatkan banyak wang untuk kos menyediakan pejabat dan kemudahan tempat kerja yang lain. Akibat wabak COVID-19, beberapa negara termasuk Malaysia melaksanakan larangan perjalanan. Lebih separuh daripada semua pekerja tidak penting telah diberitahu untuk tinggal di rumah sepanjang hari dan hanya mereka yang menyediakan perkhidmatan kritikal seperti makanan atau penjagaan kesihatan boleh pergi bekerja. Semua institusi pendidikan di Malaysia kini ditutup dan pelajar sering mengambil kelas mereka dalam talian. Pekerja pentadbiran universiti seperti UiTM, pekerja yang dibenarkan bekerja dari rumah mesti menyelenggara buku log mereka dan menyerahkannya secara tetap kepada penyelia mereka. Satu lagi aspek pekerja pentadbiran yang bekerja dari rumah selepas perintah kawalan mobiliti dalam pentadbiran universiti harus mengambil kira keputusan yang baik dan negatif. Mugayam mendapati bahawa penentu prestasi kerja yang paling penting ialah kurangnya komunikasi dalam kalangan rakan sekerja. Kurang keyakinan dan kesokongan dari pihak atasan dan sejarah kerja yang tidak sesuai di rumah. Teori-teori yang bersesuaian. Selepas keperluan untuk menyepadu pimpinan dan pengurusan berorientasikan matlamat muncul pada 1950-an, pengurusan sumber manusia dilahirkan. Pergerakan saintifik laku pada tahun 1960-an yang diketahui oleh Maslow, Engels dan Herzberg dapat mencapainya. Sumber manusia HR harus dihargai kerana kualiti kerja mereka menurut ahli akademik ini. Pada tahun 1970-an, ini adalah perisai asal pergerakan pertumbuhan organisasi hasil daripada pengembangan dalam hipotesis pembangunan sumber manusia dianggap sebagai bidang HRM sebagai bidang pemikiran yang ditetapkan. Pengurusan sumber manusia juga boleh ditarifkan sebagai kaedah untuk mengurus tenaga kerja organisasi dan memastikan tahap produktif pekerja yang tinggi. Terdapat berbagai cara untuk menerangkan pengurusan sumber manusia HRM yang merangkumi segala-galanya daripada merekrut dan mengekalkan pekerja kepada promosi, pertumbuhan dan pembangunan mereka. Selain itu, ia digunakan untuk menjejaki institusi mereka pekerja adalah menjadi matlamat utama HRM untuk mengurus hubungan antara majikan dan pekerja, termasuk membina potensi produktif individu setiap pekerja, menyatakan bahawa tujuan HRM adalah untuk mempengaruhi, membangun, mengekalkan dan memotivasi pekerja. Dan bidang perhatian khusus termasuk pengambilan dan pemilihan pembangunan kemahiran dan latihan, kajian kerjaya, penilaian prestasi, merumus syarat pekerjaan, pampasan dan juga ganjaran. Meningkatkan fleksibiliti dan kebolehsesuaian sesebuah organisasi dalam menghadapi keadaan luaran yang sentiasa berubah-ubah merupakan salah satu matlamat utama HRM dalam dunia yang dinamik dan pesat berubah hari ini. Upaya organisasi untuk menyelesaikan diri dan berkembang maju dalam keadaan yang tidak menentu dan rumit mungkin dikaitkan dengan kemudahan untuk menggunakan dan mengurus pekerjanya dengan besar. Artinya, peranan HRM dalam organisasi sektor awam telah ditarifkan dengan jelas. Majikan dalam sektor awam mesti dapat mencari, mengupah, melatih dan memberi pampasan kepada pekerja mereka serta membina satu set polisi. HRM sebagai rakan strategi untuk mencapai daya saing organisasi dan usaha komersial yang lebih rumit oleh keanehan sektor awam dan perempuan yang menghasil kepentingan awam dan bukannya objektif swasta. HRM dalam sektor awam telah ditandangi oleh penciptaan struktur dan proses yang lebih fleksibel, penghapusan agensi yang sangat berkuasa, pusat dan perkhidmatan kawasan keputusan yang lebih konsisten dan bertanggungjawab yang diberikan kepada pengurus dan penyelia, pengurusan pekerjaan sebagai struktur dan program pembangunan negeri. Pertama, pemantauan dan pelaporan pengurusan pekerja seperti rangka kerja, penyelenggara pengurusan. Dua, tinjauan pekerja perkhidmatan awam. Ketiga, membuat pelarasan kepada prosedur dan polisi sebagai cara untuk mengurangkan sedikit tekanan dan memberi nasihat kepada pasukan mereka. Dengan pengurusan sumber manusia dan menjalankan inisiatif pengurusan sebabkan dasar. Melaksanakan proses sumber manusia generik. Bahagian pengurusan sumber manusia membayangkan semula bagaimana sumber manusia diuruskan di seluruh sektor awam.
Langkah keempat ialah memodelkan organisasi untuk memastikan organisasi adalah tetap contemporary dan cost effective. Setiap pembangunan sektor awam menyimpan maklumat dan sumber terkini mengenai pusingan rundingan semasa dan projek lain yang sedang berjalan. Langkah kelima ialah bekerja bersama rakan pasukan. Pembentukan Majlis Sumber Manusia, bahagian pengurusan HR bekerjasama dengan ketua sumber manusia dari seluruh pentadbiran awam. Keenam, sebarkan ilmu sebagai sebahagian daripada bahagian pengurusan sumber manusia. Maklumat yang disediakan boleh membantu menguruskan mengetahui lebih lanjut tentang pengurusan sumber manusia dan memastikan amalan HR serta awam mematuhi keperluan dasar undang-undang negara. Kesimpulan, berdasarkan isu keuangan kerja dan prestasi kerja semasa pandemik COVID-19, organisasi seperti UiTM harus mempertimbangkan untuk membenarkan ketangan pentadbiran bekerja dari rumah tidak hanya jika skop jawatan mereka membenarkan. Jika perkara ini akan diberi pilihan untuk bekerja dari rumah, namun itu majikan mereka mungkin memerlukan mereka berada di pejabat pada masa tertentu. Mereka yang gagal menyiapkan peluang harian mereka pula menjadi punca kebimbangan. Penilaian prestasi tahunan pekerja akan terjejas jika buku log mereka tak lengkap. Selain itu, kerana mereka bekerja dari rumah, kegiatan pentadbiran UiTM yang menggunakan peralatan komunikasi berat dan siap untuk menjalankan latihan berasaskan ICT. Pekerja juga mesti mempunyai peralatan IT yang sesuai di rumah untuk membantu mereka melaksanakan pelbagai tujuan mereka. Pentadbir yang boleh beroperasi dari jauh sambil mengangkat produktiviti, prestasi kerja dan kualiti kerja mereka harus dianggap sebagai pilihan baru untuk jabatan sesuai oleh pentadbiran eksekutif universiti. Sekian, terima kasih.